Tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam ini secara akademik dia dikatakan terpanggil untuk amal makhluk naik. Dalam Quran Allah sebutkan alladzina walladzina wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Orang beriman laki dan perempuan masing-masing mestilah berganding tangan bekerjasama untuk menegakkan makhluk, menjauhkan munkar, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat kemungkaran ini dilakukan oleh berbagai-bagai pihak, sama ada cara menyinggung rakyat biasa, malah kadang-kadang mungkar ini dilakukan oleh pembesar-pembesar, orang-orang politik, pemimpin. Apa yang berlaku di Mesir adalah kebangkitan rakyat yang menyambut sebuah Islam, yaitu mereka sudah tertindas sekian lama. Saya lulus Mesir, Ustaz Musiki pun Mesir, ya, Ustaz Nazmi pun Mesir. Kita tahu, saya 9 tahun, 7 tahun di Mesir, daripada tahun 63 sampai 69. Tak ada lagi, tak ada saya 69, saya tahu masa saya masa presiden Mesir, ya, bagaimana susahnya. Sekarang Hosni Mubarak, kalau zaman Firaun, zaman Musa ada Firaun, ada Qarun. Tapi Hosni Mubarak dia adalah Firaun, dia adalah Qarun. Firaun dia guna kuasa untuk menekan pergerakan Islam. Ikhwan Muslimin ditekan pemimpin-pemimpin itu. Tidak ada ruang, malah dimomok-momokkan, dituduh, dikatakan ini ekstremis, ini mengganas, ini akan membawakan pepecahan, huru-hara dan sebagainya. Hatta Syekh Yusuf Al-Qaradawi terpaksa melarikan diri ke Qatar kerana dia ingin tahu orang yang memperjuangkan umat muslimin. Tujuannya umat muslimin itu, tuan-tuan, adalah satu persatuan yang bekerja untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi saja. Mereka golong orang yang cerdik pandai, ulama-ulama mazhab, kawan-kawan Islam, semuanya orang yang bertanya. Tapi dituduh mereka ekstremis, pengkhianat dan sebagainya, untuk membenarkan mereka membunuh dan diseksa. Tuan-tuan itu Firaun. Kemudian disambut ke Firaun, 30 tahun di pemerintah. Kalau betul dengan laporan yang kita dapat, dia dapat mengumpul harta sebanyak 70 bilion, 70 bilion US dollar. Artinya 200 bilion lebih. Bilion, saya dah sebut tahu. Bukan bilion, bilion. Rakyat yang Allah berkata, Ustaz sudah beritahu kita, nak beli roti yang makan tu. Sebab itu Islam kata perkara yang bukan apabila dilakukan oleh pemimpin yang tidak bertanggung ini mesti dipastikan. Inilah yang saya baca satu hadis Rasulullah. Rasulullah kata kepada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah kata, "A'azakallah min imarati sufaha." Aku minta lindung. Aku doakan supaya Allah lindungkan kau daripada duduk di bawah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ka'ab bertanya pada Rasulullah, "Wa ma imaratu sufaha ya Rasulullah?" Apa dia pemimpin bodoh yang Rasulullah kata, "Umara yakununa ba'di la yahtadun wa la yastannun bi sunnati." Iaitulah pemimpin yang datang selepas aku, mereka memerintah tidak mengikut Quran dan tidak mengikut sunnah. Kerana mereka memerintah tidak mengikut Islam. Bila mengikut Islam, ikut nafsu, itulah datang kezaliman, pendidikan, corruption dan berbagai macam.
Kemudian Nabi kata lagi, itu pemimpin. Kita rakyat atau apa? Nabi kata, "Faman saddaqahum ala kizbihim wa a'anahum ala zulmihim, alaysu minni wa lastu minhum." Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong mereka melakukan apa namanya ini kampanye tadi, ya, maka mereka itu bukan daripada aku dan aku bukan daripada aku. Nanti tak mengaku apa? Jangan jangan kata-kata. Tapi itu dia punya bahasa. Asal kita cukup makan, kita dapat miskin, okey lah, contoh banyak. Jangan lupa. Karena nanti tak mengaku dan apabila mereka mandi, wala yariduna ala haud, mereka tak akan dapat meminum air telaga kosong. Tapi pamalan yusaddiqhum ala kizbihim wa lam yu'inhum ala zulmihim, fahum minni wa huwa minni wa ana minhum. Dan kalau ada rakyat yang tidak mengenal kebohongan mereka, tidak menolong mereka melakukan kezaliman dan penindasan, maka mereka itu daripada aku dan aku daripada mereka. Wa yariduna ala haud, dan akhirnya mereka akan dapat meminum air. Jadi inilah yang dibangkit oleh rakyat Mesir, baik Tunisia dan sebagainya, atas kesedaran bahawa kita masing-masing bertanggung jawab untuk menegur. Ya, kita tegur bukan mesti dengan kita buat macam. Pada awal kita disuruh tegur dengan lidah dan apa. Seminar kita buat habis seminar. Segala kita resolusi kita hantar, tak jadi apa-apa. Ya, kita cakap sudah cakap, kita merendam sudah beberapa minggu merendam terus, tak ada apa pun. Akhirnya dapat mana? Benar apa-apa. Sebab itu hukum melarang apa-apa yang dimonstrasi secara aman adalah harus dalam ajaran Islam. Kerana kalau dah seminar pun tak dengar, dah tegur pun tak dengar, dah sokong merendam pakai duit tak dengar, lapor polis pun tak jadi apa, keluar ramai, itulah yang dibuat oleh penduduk Mesir. Akhirnya jatuh permohonan tak perlu tadi. Jadi ini kesedaran ini dibina oleh Rasulullah. Sebab itu Nabi Rasulullah kata, siapa yang tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar dan tidak menegur tentang munkar yang berlaku, maka ala syu'batin minan nar. Siapa yang tidak pernah berjuang dan tidak pernah lintas untuk berjuang menegakkan Islam, amal ma'ruf nahi munkar, maka ala syu'batin minan nar. Bila dia mati membawa satu sifat wajib. Jadi sejak kita rasa sekarang ini penyakit yang menimpa kata-kata umat Islam, yang penyakit tidak rasa bersalah, tak tergolong. Bila orang kita bahawa kita tak rasa bersalah, tak tergolong. Ini jadi penyakit kita. Itu masih dalam. Jangan bercakap berlaku, jangan berkata berlaku. Dia nak tinggal, dia nak makan, dia nak keluar, jangan dia kacau. Ini tidak salah. Tapi kalau rakyat ada kesalahan ini, maka sebetulnya pemimpin nanti akan memimpin cara yang betul, cara yang elok dan cara yang baik. Tengok apa yang berlaku di Indonesia, di Mesir, seluruh pemimpin negara Arab itu sudah kecil. Masing-masing dah suap-suap. Raja Jordan itu tak ada apa-apa lagi. Rakyat tak ada apa-apa lagi. Tapi dia sudah buat arahan supaya memperhalukan sistem negara kita. Umat perubahan. Umat perubahan. Dan dulu insyaAllah kata-kata. Jadi ini WhatsApp-nya, WhatsApp rakyat ini. WhatsApp apa kata-kata. Lagi jazakumullah khairan jazaa, itu kira bentuk daripada atas raya pesanan. Saya harap tuan faham pesanan tu tuan. Macam tak pernah faham macam kita ni. Buat faham dia okey juga. Jangan tak faham tuan. Nabi tak maklumat. Ingat pesanan tu, Nabi tak maklumat. Kalau aku tak maklumat tak boleh lagi. Nabi tak maklumat tuan ya. Muslim-muslimat yang kekalian. Jadi kalau untuk pagi ni ada mengucapkan buat
kasih kepada tiga ahli panel kita dan kepada guru yang hadir pada pagi ini. Jazakumullah khairan jazaa. Jadi untuk akhirnya saya ikhlas sikit ya, doktor bawa buku bertajuk Rawatlah Hati. Ini mungkin penyakit hepatitis pun boleh jadi kot ya, ada kekuatannya. Dan saya mewakili suara saya Mahat Nazir buat ahli pun ada bawa sebuah buku Khalifah Muhammad Abdul Aziz dan Aqidah Mukadimah Aqidah Al-Mu'min ada dua dua-dua tu harga setiap RM100 untuk sambung bola kami di Mahat Nazir buat ahli dan Syekh Islam insya-Allah. Sekadar itu untuk pagi ni ada kita buat maafan di atas segala kesilapan. Semoga Allah berkatkan pertemuan kita dan Allah berikan kepada kita yang paling penting besok di padang mahsyar syafa'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Sekian doa qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan terus di tempat bersabar dan berpegang diri anda. Kita masih lagi bersama langsung di Dewan Masjid Kedung ini. Dan insyaAllah ada satu lagi perkara-perkara yang perlu kita maklumkan, kita kongsikan untuk mengukuhkan perpaduan di dalam kita insyaAllah dan seterusnya berjalan politik di majlis yang kita adakan pada pagi ini. Jadi untuk menyambung promosi berita kita, buku yang dibawa oleh bagian Dr. Robiah Hamzah, inilah bukunya. Jangan terkejut kalau tengok muka Ustaz tadi macam tak serupa ni. Saya tengok sekali tengok, betul ke macam Siti. Bukannya Siti Dr. Robiah. Tuan-tuan dapatkan buku beliau bertajuk Rawatlah Hati yang kemas bukunya cantik menawan. Harga ditulis kat belakang ni RM19.90. Mungkin ada diskaun kau ini. Ya? RM19.90 diskaun. Diskaun juga tuan-tuan. Buku yang menawan dapatkan di luar. Dan buku Ustaz kita, Ustaz Nazmi, buku Umar Abdul Aziz hijau tuan-tuan, disambung dengan buku green ya. Pun dapatkan di luar insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa kata kita tentang forum kita pada pagi ini? Hebat? Hebat kan? Nak lagi? Nak lagi tuan-tuan? Nak dengar ni? Mesti nak dengar. Mesti nak dengar. Kalau nak kita buat tiap minggu, tak apa Ustaz? Sebab tuan-tuan nak buat penjara Ustaz tu bukan susah, bukan senang. Malam tadi bertunggu-tunggu ini Dr. Robiah nak duduk mana ni? Tengah ke tepi? Tengah ke tepi? Dah 10 minit? Belakang ni nak angkat bermacam-macam. Jadi kalau adalah peluang untuk kita buat lagi, tuan-tuan nampak, mungkin nampak kekurangan dari segi PA system. Kita berhajat untuk berjimat semua berjimat. Tapi rasanya kalau kita berjimat sampai kurang berkesan saja, dari itu pun semangat saja. Kalau dapat mic yang bagus, saya rasa kita boleh buat di luar tuan-tuan ya. Kita panggil ramai lagi. Boleh tuan-tuan untuk kita buat lagi. Ada penyembang-penyembang PA system, makanan hak bunga pun tuan-tuan kalau penyembang pun tak salah. Untuk mencantikkan program kita terasa semua, terasa meriah, terasa begitu syahdu kita lihat program kita. Jadi kalau itulah kehendak tuan-tuan perempuan, insyaAllah bagi pihak masjid kita akan adakan kalau tak seminggu sekali pun hari-hari sekali tuan-tuan InsyaAllah kita akan susul dengan program-program seperti ini. Cuma saya teringat tuan-tuan ada satu modul yang sahabat saya buat di Jordan. Dia buat di masjid berdiri, formatnya sama, tapi digunakan layar dua, besar satu kiri, besar satu kanan. Saya mohon pandangan dan juga sokongan kalau ada rezeki lah. Isra Mi'raj pada tahun ini saya nak bawa modul tu ke mana? Dengan satu skrin kanan, skrin kiri, multimedia, bentuknya adalah begini, tetapi lebih menyentuhkan. Kerana ini disebut dengan paparan visual tentang Isra Mi'raj. Boleh tuan-tuan ya? Kalau ada cerita kita lagi. Pada tuan-tuan dan puan, itulah hebat orang kita pada pagi ini insyaAllah. Dan kita rasa berdoa, rasa bersyukur kerana kesabaran tuan-tuan itu akan diganjari insyaAllah pada 9.30 lagi duduk. Rasa bulat terdatuk kan? Dah buka bingkat lagi. Tapi nak closekan, duduklah dekat. Apa tuan-tuan? Berasa setengah-setengah semua Tuhan akan bagikan pahala dan ganjaran support dan dengan disebutkan sesaat untuk ilmu tuan-tuan lebih afdal daripada sembahyang sunat. Jadi begitu. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita terpilih untuk dapatkan jalan tersebut. Jadi ketika itu, saya dengan ini menjemput yang berbahagia dalam fungsi masjid kita di Munir Haji Aswad untuk menyampaikan sedikit tanda hati dan juga rasa terima kasih kita kepada para penulis yang sudah hadir pada pagi ini menyampaikan ilmu dan